Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiruddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA boleh berganding bahu membasmi kemiskinan di negara ini dengan melaksanakan penyelidikan yang bersesuaian. Daripada hasil penyelidikan itu, titah baginda akan dapat dikenal pasti cara atau jalan untuk membantu golongan terbabit melalui penjanaan pendapatan dan peningkatan taraf hidup dan seterusnya keluar dari kepompong kemiskinan. Ke bawah Duli Maha Mulia menekankan demikian dalam titah pada Majlis Haflul Takharuj ke-13 UNISA kemarin. Baginda mula-mula bertitah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan yang menerima ijazah dan diploma. Ijazah dan diploma berkenaan titah baginda adalah tanda kejayaan semua graduan yang telah menyempurnakan pengajian dalam bidang masing-masing di UNISA. Baginda juga bertitah menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga dan tenaga akademik atas usaha dan pengorbanan masing-masing bagi kejayaan para graduan. Seperti dimaklumi, pada hari ini Sustainable Development Goals (SDG) atau Matlamat Pembangunan Mampan adalah agenda global yang ditekankan untuk dilaksanakan oleh setiap negara. Negara kita turut tidak ketinggalan berusaha ke arah mencapai matlamat berkenaan. Daripada 17 matlamat yang telah disenaraikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, antaranya ialah sifar kemiskinan. Kemiskinan adalah isu sosial yang boleh menjejaskan kesihatan, kesejahteraan, keselamatan dan pendidikan. Sekalipun di negara kita, isu kemiskinan tidaklah sebesar di negara membangun lainnya, tetapi ia tetap perlu ditangani. Titah baginda menekankan dalam Islam pembangunan sosial masyarakat adalah menjadi tanggungjawab setiap individu dan lambang keutuhan iman. Ini jelas apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan isu sosial sehingga baginda menafikan kesempurnaan iman bagi siapa yang tidur kekenyangan sedang dia mengetahui jiran tetangganya tidur dalam kelaparan. Kita berpendapat UNISA berperanan besar untuk turut menangani isu ini. UNISA boleh berganding bahu membasmi kemiskinan di negara ini dengan melaksanakan penyelidikan yang bersesuaian. Daripada hasil penyelidikan itu akan dapat dikenal pasti cara atau jalan untuk membantu golongan terbabit melalui penjanaan pendapatan dan peningkatan taraf hidup dan seterusnya keluar dari kepompong kemiskinan. Isu kemiskinan ini titah baginda juga berkait rapat dengan isu sekuriti makanan. Makanan yang berkhasiat adalah diperlukan untuk kesihatan fizikal dan mental. Individu yang sihat akan menjadi sumber tenaga kerja yang berkualiti, yang boleh menyumbang secara berkesan terhadap pembangunan negara. Kebetulan pula dengan wujudnya Fakulti Pertanian di UNISA, beta percaya dengan kepakaran yang dimiliki akan dapat menyumbang bagi
panaiktarafan ekosistem pertanian dan peningkatan kualiti hasil pengeluaran pertanian dan permakanan negara, termasuk dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan untuk menambah sumber pendapatan dan sekaligus menyokong agenda global ke arah mencapai matlamat kelaparan sifar dalam SDG. Turut disentuh dalam titah baginda ialah pencapaian UNISA dalam penilaian prestasi universiti global. Dalam hubungan ini juga, beta gembira mengetahui bahawa UNISA adalah merupakan satu-satunya universiti tempatan yang tersenarai dalam The Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 dalam penilaian prestasi universiti global yang mendukung agenda pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan atau SDG. Pencapaian ini membuktikan bahawa UNISA terus mendapat pengiktirafan global dan berkembang seiring dengan tuntutan semasa. Menyentuh mengenai kualiti program dan keperluannya kepada negara pula, ke bawah Duli Maha Mulia mengambil maklum bahawa program Dwi Ijazah Syariah dan undang-undang yang sedang berjalan pada masa ini adalah ditawarkan di bawah Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Program yang seumpama ini tidak ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam, tempatan yang lain selain UNISA sahaja. Beta melihat ini adalah satu kelebihan bagi UNISA. Namun begitu, untuk mencapai kesan lebih baik dan kualiti lebih tinggi, maka beta berpendapat ada keperluan untuk menjadikannya dua fakulti berasingan. Satu fakulti syariah dan satu lagi fakulti undang-undang, di mana dengan hal yang demikian dapatlah masing-masing fakulti itu akan beroperasi lebih teratur dan dapat memberikan tumpuan khusus supaya modul atau kursus di dalamnya boleh dirangka dengan lebih terarah. Sementara matlamat paling penting, kedua-dua fakulti ini masing-masing akan dapat diharapkan untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualiti, yang memenuhi piawaian antarabangsa. Adapun fakulti undang-undang akan menyediakan pengajian peringkat tinggi dalam bidang perundangan, syariah dan sivil, iaitu satu cara untuk menghasilkan pengamal-pengamal undang-undang yang celik dan pakar dalam dua-dua perundangan syariah dan sivil sekaligus. Ke bawah Duli Maha Mulia mengakhiri titah dengan merafakkan doa agar semua yang terlibat dalam menjayakan majlis kali ini menerima sebaik-baik ganjaran. Akhirnya, beta tidak lupa merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai dan kaki tangan UNISA atas segala sumbangan tenaga, buah fikiran dan masa dalam sama-sama
menjayakan Majlis Haflut Takharuj ke-13 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran di dunia dan di akhirat. 471 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, ijazah sarjana muda, diploma tertinggi kebangsaan dan diploma kebangsaan dalam pelbagai bidang dan peringkat pengajian serta ijazah khas hafaz Al-Quran 30 juzuk pada Majlis Haflut Takharuj UNISA tahun ini. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Abdul Haziq Syarafuddin bin Haji Abdul Habib, graduan Sarjana Muda Usuluddin Tahfiz dan Qiraat. Manakala bacaan Al-Hadith disampaikan oleh Awang Abdul Rahim bin Haji Muhammad Arsad, graduan Sarjana Muda Usuluddin. Rektor UNISA dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan beberapa program baharu di peringkat siswazah dan prasiswazah yang akan mulai ditawarkan pada semester akan datang. Program-program berkenaan ialah program Diploma Siswazah Da'i dan Kepimpinan. Program yang ditawarkan oleh Fakulti Usuluddin di peringkat siswazah ini dihasratkan untuk melahirkan para da'i yang profesional, berkaliber, karismatik, berkepribadian unggul dan memiliki kemahiran serta ilmu yang luas dalam pelbagai disiplin ilmu. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflut Takharuj. Daripada 471 graduan, 7 menerima ijazah Doktor Falsafah, 73 ijazah sarjana, 10 diploma lepas ijazah, 358 ijazah sarjana muda, 21 diploma tertinggi kebangsaan dan seorang diploma kebangsaan serta seorang lagi ijazah khas hafaz Al-Quran 30 juzuk. Kejayaan UNISA memperoleh penarafan 5 bintang pada tempoh 2023 hingga 2026, bukti kualiti UNISA diiktiraf di peringkat antarabangsa.
Inovasi, kebolehslaksanaan dan impak kriteria utama yang membolehkan UNISA mengekalkan prestasinya pada kedudukan antara 201 dan 300 teratas untuk 2 tahun berturut-turut. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Penubuhan kampus Sinau dan kampus kekalnya di Mukim Labu Temburong nanti dijangka dapat merealisasikan hasrat UNISA sebagai hub pengajian tinggi Islam global. Islamic Sharia, Islamic law, written by me. This is exhibition for Rohingya people. Rohingya. Yes, ini lahirnya Fakultas Pertanian Indonesia. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan Rakyat Malaysia bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-66. Penat lelah para graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dalam menimba ilmu akhirnya membuahkan hasil apabila mereka menggenggam segolong ijazah dan sijil setelah berjaya menamatkan pengajian di universiti tersebut. Para graduan menzahirkan harapan agar dapat memanfaatkan sepenuhnya ilmu yang dipelajari. Saya akan cuba untuk membantu pelajar-pelajar khususnya Fakulti Bahasa Arab di Universiti Islam Sultan Sharif Ali untuk membantu mereka dalam merasai nikmat belajar sebenarnya, terutama sekali dalam bidang penyelidikan dan sebagainya lah. Kalau ada peluang akan jadi seorang pensyarah atau pendidik untuk melengkapkan lagi dan mendalami lagi kajian di samping itu sebagai satu jalan untuk menyahut titah Kebawah Dulia Yang Maha Mulia agar pendidikan sejarah Islam ini diambil perhatian. Dengan berbekalkan ilmu dan pengalaman saya selama 6 tahun belajar di UNISA ini, saya akan cuba menjadi alumni yang berjaya membanggakan UNISA dan menjadi alumni yang tidak karit ilmu. Dengan kerjaya saya dapat menolong untuk mendapatkan sijil halal dan bukan sahaja bahagian pemakanan dan peminuman, tetapi bahagian logistik halal, pelancongan halal dan lain-lain yang berkenaan dengan halal industri. Dengan adanya ijazah sarjana muda sains halal, master apa ini, kita boleh menyumbangkan sedikit demi sedikit tahun demi tahun untuk membesarkan lagi halal Brunei Darussalam.
Sekarang saya sudah memasuki alam pekerjaan, manakala jika ingin menerusi pengajian, jika ada kesempatan, insya-Allah nanti saya sambung ke master. Walaupun menghadapi berbagai dugaan dan cabaran serta komitmen dan bidang sukan, step by step, don't lose hope, trust Allah and keep going. UNISA, they have many faculty, Islamic faculty, and then they have Arabic medium and also English medium, so they can choose lah. Usaha kerajaan untuk memajukan ekonomi terutama dalam 5 sektor utama yang dikenal pasti telah menunjukkan hasil yang positif pada suku pertama tahun ini. Justru kerajaan akan terus memfokuskan usaha meningkatkan aktiviti ekonomi dan pelaburan dalam sektor-sektor utama. Berucap pada sambutan ulang tahun ke-30 Borneo Bulletin Yearbook 2023, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan usaha-usaha juga ditingkatkan untuk memajukan ekosistem yang kondusif bagi menggalakkan aktiviti ekonomi dan mempromosi para peniaga tempatan ke pasaran luar negara, termasuk kepentingan penggunaan teknologi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menyatakan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation secara berterusan di bawah kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Maha Mulia, negara akan dapat membina masa depan yang boleh dibanggakan bagi semua generasi yang akan datang. In supporting these efforts, the engagement, support and collaboration by all stakeholders are needed, such that the knowledge and expertise unique to each stakeholder can be leveraged on. Stronger partnerships between the government, the private sector, non-governmental organizations, as well as the public, is essential to navigate the challenges that we expect to face in our nation's journey towards Wawasan Brunei 2035. Dengan tema Building the Future, Borneo Bulletin Yearbook 2023 antaranya memberikan pandangan tentang inisiatif kerajaan menyokong pertumbuhan industri utama dan rancangan pembangunan masa depan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Kesinambungan berterusan terhadap pelaksanaan deklarasi dan komitmen ASEAN perlu diteruskan dalam masa yang sama, memastikan ia selari dengan perkembangan, cabaran dan trend terkini. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut pada mesyuarat ke-30 Majlis Komuniti Sosial Budaya ASEAN ASCC yang diadakan pada 28 hingga 29 Ogos di Jakarta, Republik Indonesia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad turut menggariskan ASCC perlu memainkan peranan proaktif dan lebih bermaklumat antaranya dengan memanfaatkan mekanisme ASCC. Yang Berhormat turut mengaitkan dua komitmen utama ASCC, iaitu kepentingan usaha yang berterusan dalam memupuk budaya pencegahan ke arah menggalakkan nilai perkongsian ASEAN yang lebih memahami dan bertolak ansur yang memerlukan kerjasama kukuh rentas sektor dan rentas tunggak. Dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim yang kompleks dan saling berkait, Yang Berhormat Datuk bersependapat dengan para menteri yang lain untuk mengukuhkan komitmen ASEAN terhadap pemeliharaan alam sekitar dan melindungi keunikan kepelbagaian ASEAN. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mohajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku pengerusi Majlis ASCC 2023. Mesyuarat juga disertai oleh Timor Leste selaku pemerhati. Semasa mesyuarat, para menteri menyatakan semula dedikasi yang tinggi ke arah merealisasikan keutamaan ASCC, khususnya dalam meningkatkan pelibatan yang kurang upaya dalam kemajuan ekonomi dan sosial budaya ASEAN serta menyokong penjagaan dan pendidikan awal yang komprehensif bagi kanak-kanak dengan memastikan ia boleh diakses oleh semua. Pada akhir mesyuarat, para menteri mengalu-alukan dokumen-dokumen hasil ASCC untuk dihadapkan kepada ketua-ketua negara kerajaan ASEAN bagi diluluskan dan diambil maklum oleh Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 pada bulan depan.
Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.